Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita, hingga sama-sama dapat kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita dirikan solat fardu zuhur, ya. Barangkali ada yang melaksanakannya secara berjemaah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang tata cara ataupun panduan melaksanakan solat sunat tarawih secara berjemaah di rumah masing-masing insya-Allah. Kerana sebagaimana kita maklum, di musim PKP ini kita tidak dibenarkan untuk melaksanakan solat sunat tarawih dan solat sunat witir secara berjemaah beramai-ramai di masjid dan di surau. Jadi insya-Allah kita akan melaksanakannya di rumah masing-masing. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan solat sunat tarawih dan solat sunat witir, dan saya akan bicarakan juga tentang panduan ataupun cara solat berjemaah, susunan saf, ya, ketika mana kita dirikan solat secara berjemaah di rumah masing-masing nanti insya-Allah. Jadi suka saya bahagikan pengajian kita pada petang ini kepada tiga. Pertama, kita akan bicarakan secara ringkas insya-Allah, akan ada gambar susunan saf ketika mana kita mendirikan solat secara berjemaah. Bukan saja di rumah, bahkan di masjid pun sama juga. Kemudian yang kedua adalah saya bicarakan secara teori tentang pelaksanaan solat sunat tarawih dan solat sunat witir yang ringkas insya-Allah, berdasarkan kepada buku yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM dan pihak JAIM juga. Dan yang ketiga, kita akan tunjukkan secara praktikal insya-Allah dengan menunjukkan tata cara solat fardu isyak, solat sunat ba'diyah dan solat sunat tarawih insya-Allah secara praktikal. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panduan yang ringkas sahaja yang boleh dicontohi, boleh diikuti insya-Allah. Jadi kepada puan-puan, ibu-ibu yang menonton ni, boleh share kepada ketua keluarga di rumah, kepada suami, kepada anak-anak. Mudah-mudahan dapat kita hidupkan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat sunat tarawih yang hukumnya adalah sunat muakkad. Ia sangat-sangat dituntut untuk kita melaksanakannya di dalam bulan Ramadan, tak ada dalam bulan-bulan yang lain. Jadi bila mana Allah anugerahkan rezeki, peluang kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan, maka janganlah kita tinggalkan kelebihan solat sunat tarawih, sebagaimana yang disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan, yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, tanpa berlengah lagi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah grafik bagaimana susunan saf ketika melaksanakan solat fardu dan solat sunat secara berjemaah. Baik, kita tengok gambaran ini yang dikeluarkan daripada pihak Jawatan Agama Islam Negeri Melaka.
Jom solat berjemaah. Solat berjemaah asas pembentukan keluarga bahagia. Jadi kalau kita nak dapatkan keluarga yang bahagia, kita dirikanlah solat secara berjemaah, insya-Allah. Baik, kedudukan imam dan makmum dalam solat jemaah di rumah. Baik, gambaran yang pertama adalah ayah dengan dua orang anak lelaki, ya. Ada seorang lelaki yang menjadi imam dan ada dua orang makmum. Maka kedudukan dua orang makmum itu adalah di belakang imam, ya. Dan sekiranya ayah dengan anak lelaki, ini sebenarnya tidaklah semestinya ayah dan anak lelaki, tetapi yang dimaksudkan tu contoh. Contohnya ada dua orang adik-beradik, ada abang dan adik, dua-dua lelaki. Jadi kedudukannya pun sama, iaitu imam dan makmum akan berada di sebelah kanan imam dan di belakang sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contoh yang diberikan sangat bagus iaitu ayah dengan anak lelaki, tapi boleh jadi saja adik-beradik, ya, dua orang, seorang abang dan seorang adik lelaki. Baik. Kemudian adalah gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga adalah seorang ayah, seorang anak lelaki dan isteri. Maka bagaimanakah kedudukannya? Imam akan berada pada tempat imam, kemudian anak lelaki yang seorang jemaah lelaki akan berada di sebelah kanan imam di belakang sedikit, kemudian wanita ataupun isteri akan berada di belakang, ya, di bahagian belakang sekali. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, beginilah gambarannya. Kemudian bagi pasangan suami dan isteri yang solat berdua sahaja, pasangan suami dan isteri, maka suami akan menjadi imam di hadapan, kemudian isteri akan solat di bahagian belakang, bukan di sebelah kanan, ya, seperti makmum lelaki, tetapi jemaah wanita akan sembahyang di belakang imam, seperti dalam gambar rajah nombor 4. Dan yang kelima, sekiranya keluarga yang besar, ya, maksudnya ada seorang imam, ada beberapa orang jemaah lelaki, makmum lelaki, dan ada juga beberapa makmum wanita. Maka kedudukan dia, saf yang pertama ataupun susunannya, imam di hadapan sekali, kemudian makmum yang lelaki pada saf yang kedua ataupun barisan yang kedua, kemudian isteri ataupun anak-anak perempuan ataupun jemaah-jemaah wanita akan berada pada saf yang ketiga, yang belakang. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah contoh yang terakhir, iaitu sekiranya ada seorang ayah, ada dua orang anak lelaki dan ada orang isteri, maka susunannya pun sama seperti nombor yang kelima, iaitu imam berada pada saf yang pertama, saf yang paling hadapan, barisan yang pertama, manakala jemaah-jemaah makmum lelaki akan berada pada barisan yang kedua, kemudian isteri akan berada pada barisan yang ketiga di belakang sekali. Jadi mudah-mudahan gambaran ni jelas, insya-Allah. Itu sekadar yang saya nak tunjukkan. InsyaAllah lepas ni saya akan tunjukkan secara praktikal pula dengan sejadah yang disediakan. Baik, selesai part yang pertama, mudah-mudahan dapat gambaran, ya. Boleh gambarkan dalam keluarga saya ada seorang lelaki, ada seorang anak lelaki. Contoh kita boleh bayangkan dan kita tengoklah mana yang paling tepat dengan gambar rajah yang telah disediakan tadi, ya. Jadi insya-Allah kedua-dua gambar ni boleh didapati di Facebook Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu tata cara mendirikan solat sunat tarawih. Sebenarnya saya yakin semua tahu cara melaksanakan solat sunat tarawih. Cuma buat kali ini, boleh jadi buat julung-julung kali kita mendirikan solat sunat tarawih di rumah masing-masing dan kita melakukannya secara berjemaah. Jadi ketua keluarga menjadi imam, insya-Allah akan menjadi imam. Bukanlah wajib, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Manalah tahu ada di antara anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah tahfiz, boleh
tolak mereka ke hadapan untuk menjadi imam juga. Yang penting lelaki lah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi boleh rujuk kepada slide, iaitu panduan solat sunat tarawih yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Melaka bahagian dakwah. Okey, dan ia juga hak cipta daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pergi kepada mukaddimah, ya. Sekurang-kurangnya kita tahu kenapa kita kena melaksanakan solat sunat tarawih. Mungkin sebelum-sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dapati masjid-masjid penuh, surau-surau pun penuh bila mana Ramadan datang. Ya, orang memenuhkan masjid dan surau untuk mendirikan solat sunat tarawih. Jadi kita perlu tahu, sekalipun kita tak dapat datang ke masjid dan surau disebabkan PKP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan, kita kena tahu bahawa ia tetap dilakukan di rumah. Ya, bukan bererti kita tak dapat datang masjid, tak dapat datang surau, tak payahlah kita dirikan solat sunat tarawih. Jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana kita akan jelaskan bahawa solat sunat tarawih hukumnya sunat muakkad. Solat sunat muakkad maksudnya dia adalah sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita melakukannya. Baik, saya bacakan sedikit mukaddimah. Solat tarawih bermaksud beristirahat yang dilaksanakan berselang-seli dengan berehat seketika. Maksudnya 2 rakaat, boleh rehat sekejap, kemudian sambung lagi 2 rakaat, rehat sekejap, 2 rakaat lagi, rehat sekejap. Rehat yang ringan lah, yang sekejap, ya. Jadi itu dinamakan tarawih, ya, dengan berehat seketika di antara setiap 2 rakaat itulah. Dan solat sunat tarawih adalah ibadah tambahan yang dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergopoh-gapah, sabar bagi menunjukkan tanda ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya tidak mampu dilaksanakan 20 rakaat, maka memadai dengan 8 rakaat serta dibenarkan secara duduk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cubalah laksanakan apa yang termampu. Kalau mampu lakukan 20 rakaat, silakan, ya. Inilah peluangnya, inilah masanya untuk dirikan solat yang panjang. Maksudnya lamalah kita berdiri sebab kita buat 20 rakaat. Tapi kalau tidak mampu, 8 rakaat saja pun sudah memadai. Baik. Apakah hukum solat sunat tarawih? Hukum solat sunat tarawih adalah sunat muakkad yang sangat dituntut dikerjakan oleh orang-orang Islam lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, sama ada secara berseorangan ataupun berjemaah. Nampaknya boleh buat berseorangan juga. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, inilah peluangnya. Kalau bukan sekarang, bila lagi kita nak dirikan solat secara berjemaah di rumah masing-masing bersama ahli keluarga yang kita sayangi. Duduk sama-sama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dekat saf sama-sama, solat sama-sama, doa sama-sama. Masya Allah, kan? Baik. Sunat dikerjakan di masjid, surau dan lain-lain tempat solat orang-orang Islam. Jadi untuk tahun ini kita akan melaksanakannya secara berjemaah di rumah masing-masing. Dan bilakah kita laksanakan solat sunat tarawih? Solat sunat tarawih ditunaikan selepas menunaikan solat fardu isyak dan sunat ba'diyah isyak 2 rakaat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana kita dah selesai dirikan solat fardu isyak, kita akan solat sunat ba'diyah isyak terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akan dirikan solat sunat tarawih, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebutkan dekat sinilah sedikit saja. Solat sunat tarawih hendaklah ditunaikan 2 rakaat pada tiap-tiap 1 kali takbiratul ihram. Maksudnya bila kita buat 8 rakaat, contohnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita akan lakukannya secara begitu.
Ya, bukan 8 rakaat tu satu salam, tak, ya. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, ya. Saya cuma menerangkan sahaja. Kemudiannya dilakukan lagi sehingga genap rakaat yang dikehendaki. Boleh dilaksanakan 4 rakaat dengan 4 rakaat dengan 2 tahiyat ataupun 4 rakaat sekaligus. Baik. Lafaz niat solat sunat tarawih sebagaimana yang ditulis di dalam buku ini adalah usalli sunnatat tarawihi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi dia ada dash dekat situ lah. Bukan kita baca semua sekali, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Untuk yang imam dia akan sebut usalli sunnat tarawihi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Janganlah dibaca makmuman sekali. Manakala makmum dia baca rak'ataini ma'muman. Usalli sunnatat tarawihi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang imaman tak payahlah baca sebab dia adalah makmum, ya. Tetapi itu sekadar lafaz niat. Adapun niat itu adalah dalam hati kita, ya. Yang boleh kita katakan sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai apa? Sebagai imam lah. Kalau sebagai makmum lah. Mengikut imam kerana Allah Ta'ala, ya. Kalau dah sebut makmum sudah memadai, ya. Cuma dalam kurungan mengikut imam tu dia menjelaskan apa maksud makmum. Kalau kita tahu, saya tahulah imam tu imam yang duduk depan. Tapi apa maksud makmum? Makmum adalah orang yang mengikut imam. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita niat sebagai makmum sahaja pun sudah memadai. Tak payahlah pula nanti kita niat sebagai makmum dalam kurungan mengikut imam kerana Allah Ta'ala pula, ya. Panjang, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ini adalah tata cara, okey. Untuk yang nak melakukan solat sunat tarawih yang dicadangkan. Sebelum saya pergi kepada apa yang ditulis di dalam buku ini, suka saya sebutkan bahawa bila kita mendirikan solat sunat tarawih dan solat sunat witir yang dilakukan selepas solat sunat tarawih, disunatkan kita membaca secara jahar, membaca secara kuat. Dia bukan macam solat sunat ba'diyah yang kita lakukan senyap, kan. Maksud senyap tu maksudnya sir, bukan tak baca apa-apa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jangan salah faham. Tetapi kita akan baca secara perlahan. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sir. Tapi kalau jahar, kita akan solat nanti Allahu akbar. Selepas baca doa iftitah dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya jahar, baca dengan kuat. Selepas kita baca suratul Fatihah, disunatkan kepada kita membaca mana-mana surah daripada Al-Quran. Ya, kita boleh baca yang panjang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nanti bagi tahulah pada anak-anak yang hantar sekolah tahfiz tu, kan, ya. Bacalah surah Al-Baqarah ke surah Al-Imran. Maksud saya bukanlah keseluruhan surah Al-Baqarah. Maksudnya satu rakaat setengah muka surat ke, satu rakaat satu muka surat ke, macam tu maksud dia. Surah Al-Baqarah, supaya kita boleh dengar ayat yang berbentuk panjang-panjang, ya. Boleh nak baca surah yang di tengah-tengah, kan, juzuk 15, surah Al-Kahfi, surah Al-Isra' boleh. Nak baca ada 114 surah yang boleh dipilih untuk kita baca, ya. Yang lebih panjang itu yang lebih afdal, yang lebih baik, kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Digalakkan kepada kita untuk baca banyak Al-Quran, baca panjang-panjang daripada Al-Quran. Tapi kalau tidak mampu, maka bacalah yang pendek, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi yang dicadangkan melalui buku ini apa dia? Saya baca dulu.
rukun solat sunat tarawih. Rukun solat sunat tarawih ini samalah dengan rukun solat yang lain juga. Kaifiat solat sunat tarawih 20 rakaat. Bacaan surah. Selepas membaca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat solat sunat tarawih ini, dibaca pula surah-surah yang tertentu dari malam yang pertama hingga malam yang ke-15 Ramadan. Ini dicadangkan. Minta maaf, pada tiap-tiap rakaat yang pertama, maksudnya lepas suratul Fatihah ni pada rakaat pertama kan, dibaca satu surah yang bermula daripada surah At-Takatsur hingga surah Al-Masad. Susunan surah-surah adalah seperti berikut. Saya bagi gambaran teruslah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Rakaat yang pertama baca suratul Fatihah, kemudian diikuti dengan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Surah itulah. Kemudian dah habis, kita pun rokok. Okey, iktidal sujud. Kemudian bila kita bangun untuk rakaat yang kedua, kita baca suratul Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang mana satu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habiskanlah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian kita pun dah selesai solat, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak bangun pula untuk solat yang kedua. Kalau ikutkan, kalau nak kirakan, kita rakaat yang ketiga dan keempat lah. Tapi maksudnya itu adalah solat kita yang kedua. Maka selepas suratul Fatihah, kita baca suratul Asr pada rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat yang kedua, kita baca suratul Fatihah diikuti dengan Al-Ikhlas. Macam itulah. Memang package rakaat kedua adalah suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas untuk tata cara ini. Kemudian bila kita dah selesai solat yang kedua, iaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat, kita nak bangun untuk solat yang ketiga, iaitu rakaat yang kelima dan yang keenam. Maka rakaat pertama tu kita akan baca surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu kiranya rakaat yang kelima. Rakaat yang keenam kita akan baca suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Begitulah seterusnya solat yang keempat. Selepas Al-Fatihah baca surah Al-Fil. Solat yang kelima, selepas Al-Fatihah baca surah Quraisy. Solat yang keenam, selepas surah Al-Fatihah baca surah Al-Ma'un. Solat yang ketujuh, selepas Al-Fatihah baca surah Al-Kautsar. Solat yang ke-8, selepas Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun. Solat yang ke-9, selepas surah Al-Fatihah baca suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian solat yang ke-10. Ni rakaat yang ke-19 lah ni. 19 dan 20. 19 kita akan baca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan rakaat yang terakhir, rakaat yang ke-20, kita akan baca suratul Fatihah dan surah diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Macam itulah. Ini untuk yang lakukan 20 rakaat. Dan ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikatakan bahawa ini adalah bagi malam yang pertama hingga malam yang ke-15 ya. Inilah surah-surahnya. Boleh tengok buku ni, boleh di-download ya, secara percuma saja. Boleh dijadikan sebagai panduan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula untuk malam yang ke-16 hinggalah malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Minta maaf saya scroll laju-laju sikit. Okey. Kalau tak ada dekat sini, dia ada dekat sini, cuma saya tak jumpa sebab saya scroll laju. Di sini surah Al-Qadr. Okey. Dekat sini ada panduan untuk malam ke-16 hingga malam yang terakhir Ramadan. Kita akan ubah pula. Tadi kalau ikutkan package rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas kan. Lepas Al-Fatihah Al-Ikhlas. Pada rakaat pertama saja berubah-ubah. Tapi untuk malam yang ke-16 hinggalah akhir Ramadan, maka pada tiap-tiap rakaat yang pertama pula package. Selepas baca suratul Fatihah akan baca surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ni mana satu?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Baca sampai habis. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap rakaat yang pertama tu, kalau nak ikutkan rakaat pertama, yang ketiga, yang kelima, yang ketujuh, yang kesembilan, yang ke-11, yang ke-13, yang ke-15, yang ke-17, yang ke-19, setiap kali selepas suratul Fatihah kita akan baca surah Al-Qadr. Manakala pada rakaat yang kedua itu pula yang akan berubah-ubah. Ini untuk malam yang ke-16 hingga yang malam yang ke-30. Apa dia? Pada rakaat yang kedua dibaca satu surah seperti yang dibaca pada rakaat yang pertama bagi malam pertama hingga 15 Ramadan, iaitu bermula daripada surah At-Takatsur hinggalah kepada surah Al-Masad. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, sebagai contoh, bila kita dah baca pada rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada rakaat yang kedua bangun, baca surah Al-Fatihah dan baca surah At-Takatsur. Kemudian selesai kemudian solat yang kedua, rakaat pertama package dia sama, iaitu suratul Fatihah dan surah Al-Qadr. Kemudian pada rakaat yang kedua kita baca suratul Fatihah, kemudian diikuti dengan surah Al-Fil. Contohnya begitu. Maksud kita akan berubah-ubahkan solat bacaan kita pada rakaat yang kedua sebagaimana yang dicadangkan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara umumnya. Dan sekiranya kita hanya tahu dua surah, contohlah, yang kita tahu hanya dua surah saja, iaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ni contoh. Maka itulah yang kita akan ulang-ulang untuk 20 rakaat itu ataupun 8 rakaat itu. Maksud rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian solat yang kedua pula suratul Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Begitulah berulang-ulang berdasarkan kepada kemampuan kita, ya. Jangan pula kita kata, ustaz, walaupun 10 surah yang ustaz sebut tu pendek-pendek, tapi saya tak hafal ustaz, saya tak boleh baca, jadi saya tak payah solat. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baca apa yang termampu, insya-Allah. Dan kalau boleh lepas ni saya akan tunjukkan yang saya tunjukkan praktikal sekejap lagi tu, ada Quran dekat depan. Bukanlah saya suruh semua orang buat begitu, tetapi bagi yang tak mampu, saya kena tengok Quran ustaz, baru saya ingat, baru saya boleh baca. Tak ada Quran depan saya tak boleh baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka itulah yang saya akan cuba tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada sedikit kat sini kalau nak tengok apakah bacaan-bacaan yang dicadangkan untuk kita baca, ya, sebelum mulakan salat sunat tarawih. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya. Jadi kalau yang tak hafal kena ada buku ni lah, ya. Ya. Tetapi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kepada panduan untuk yang 8 rakaat yang ringkas, ya. Yang ringkas ditunjukkan kepada kita begini. Saya tunjukkan kaifiat solat sunat tarawih 8 rakaat. 8 rakaat ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, janganlah kata macam ada 8 rakaat, buat 8 rakaat sajalah. Taklah, ya. Kalau kita mampu, buatlah 20 rakaat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau tak mampu, boleh buat 8 rakaat saja. Baik. Jadi bila mana kita nak memulakan, ya, kaifiat ataupun tata cara yang dicadangkan adalah bila kita nak start Bilal, ya, dia akan sebut as-salatu tarawih min qiyami syahri ramadhan atabakumullah. Panjangkan. Bolehlah, ya, biasa-biasakan. Tapi kalau tidak mahu, ada yang pendek, iaitu salatul qiyami athabakumullah. Salatul qiyami athabakumullah pun boleh juga, ringkaslah kalau yang nak ringkas, ya. Kemudian jemaah akan sebut as-salatu la ilaha illallah. Baik. Jadi itu bacaan yang ringkas, jadi bila dah bicarakan tentang buku ni, bila dah bicarakan yang 8 rakaat, dia bicarakan yang ringkas-ringkas saja,
Ya, ringkas saja. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimulakan begitulah ya. Dimulakan dengan bacaan ini, kemudian terus solat. Pada rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surah At-Takatsur. Pada rakaat kedua suratul Asr. Kemudian solat yang kedua suratul Fatihah dan surah Al-Humazah. Kemudian suratul Fatihah dan surah Al-Fil. Solat yang kemudian imam akan membaca doa. Doa ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sebenarnya sangat penting. Bukan sahaja dalam bulan Ramadan, tetapi setiap kali selepas solat fardu, solat sunat, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini, kerana maksudnya yang sangat baik ya. Dan doa inilah juga ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta kepada Allah ya. Baik. Jadi lepas 4 rakaat tu kita berhentilah untuk membaca doa ini. Dah selesai baca doa ini, bangunlah untuk rakaat yang seterusnya, solat yang ketiga lah. Maksudnya solat rakaat yang kelima dan yang keenam, baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Quraisy, baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-Maun. Untuk solat yang terakhir, solat yang keempat, iaitu rakaat yang ketujuh dan yang ke-8, kita baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua dibacakan suratul Fatihah dan diikuti dengan suratul Nasr. Kemudian imam pun baca dengan doa tadi juga ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Bagi yang nak tahu maksudnya, Allahumma ya Allah, inna, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami memohon kepadamu ya Allah, ridhaka keredaanmu, wal jannah dan syurga ya. Kita mohon kepada Allah redha Allah dan syurga Allah. Wa na'udzubika dan kami berlindung denganmu ya Allah, min sakhatika daripada kemurkaanmu, wan nar dan daripada neraka. Kita minta ya Allah lindungilah saya ya Allah ya daripada kemurkaanmu dan daripada api nerakamu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun maha pemaaf, maha pengampun, karim maha mulia, maha baik, tuhibbul afwa engkau suka memberikan kemakmuran, engkau suka berikan keampunan, fa'fu anna maka ampunkanlah kami, maafkanlah kami, wa awalidina dan daripada kedua orang tua kami, maksudnya ampunkanlah juga dosa-dosa ibu dan ayah kami, wa an jami'il muslimina wal muslimat dan seluruh orang-orang Islam yang lelaki dan yang perempuan, birahmatika dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin yang amat yang maha penyayang, yang maha pengasih. Walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selesai. Bila dah selesai, kita akan dirikan solat sunat witir pula sebanyak 3 rakaat ya. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selepas dah selesai tarawih, dirikanlah solat sunat witir 3 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatal witri 3 rakaatin imaman, bagi imaman, bagi makmuman, lillahi ta'ala. Bukan baca dua-dua, imam pun baca imaman makmuman, yang makmum pun baca imaman makmuman. Salah, baca salah satu saja ya. Kan dah ada tanda atau kan ya. Saja aku salat sunat witir 3 rakaat, imam sebagai imam atau sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Yang biasa dilakukan oleh jemaah kita akan dilakukan 2 rakaat bagi salam, kemudian 1 rakaat bagi salam. Jadi dia tidaklah jadi solat sunat kita niatkan 3 rakaat terus. Kita niatkan 2 rakaat dahulu, barulah 1 rakaat.
Bagi solat witir seperti ini tidak ada bacaan tasyahud. Yang ni kan saya kata yang ringkas. Solat sunat witir 3 rakaat 1 salam saja. 3 rakaat tu 1 salam saja. Jadi diingatkan bagi yang nak lakukan solat sunat witir 3 rakaat dengan 1 salam, pada rakaat yang kedua tidak ada tasyahud awal. Maksudnya lepas sujud yang kedua, bagi rakaat yang kedua tu tak payah duduk tahiyat, terus bangun untuk rakaat yang ketiga. Okey. Bacaan dia bagaimana? Pada rakaat pertama dibacakan suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua dibaca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Manakala pada rakaat yang ketiga dibacakan suratul Fatihah diikuti dengan 3 qul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan suratul Nas, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia tata cara untuk mendirikan solat sunat tarawih dan solat sunat witir, insya-Allah. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan faham, ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah akan lebih faham dengan lebih jelas bila mana membayangkan macam mana yang kita solat dekat masjid dan surau sebelum-sebelum ni lah, tahun-tahun yang lepas. Sama saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini lebih kepada panduan bagi ketua keluarga yang akan menjadi imam. Saya nak download nak download ni, dia ada, boleh Google, panduan solat sunat tarawih Jabatan Agama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Boleh dapatkan, ya, di sana. Jadi kalau dalam Facebook boleh kita upload ke? Abang Jeb, dalam Facebook kita boleh upload, ataupun nanti kita upload link dia, kita bagi link ataupun PDF tu boleh link masuk situ, nanti boleh terus dapatkan kat situ, insya-Allah. Baik. Jadi macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia panduan saja. Dalam yang saya ceritakan ini, yang paling berdebar yang akan jadi imam nanti, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang boleh jadi ibu-ibu, puan-puan yang jadi makmum tu, dengar sajalah, ya. Macam relax lah. Okey, faham ustaz. Tapi yang jadi imam kejap lagi, yang dia nak berdiri dekat sejadah imam tu, kadang-kadang berdebar juga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kadang-kadang gemuruh juga, kadang-kadang menggigil juga lutut, ya. Maklumlah, kok kat belakang ada bapa mertua, ada ibu mertua, ramai pula saudara mara. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau memang semua duduk dalam rumah yang sama, ya, jangan pula panggil kat orang-orang kampung, jom solat dekat rumah kita. Tak boleh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, musim PKP tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah habis teori yang kedua ni, saya akan pergi kepada sejadah. Saya akan tunjukkan sedikit tata cara dia, mungkin boleh faham cepat-cepat, insya-Allah. Tapi saya akan cuba buat secara teori dulu. Saya akan bercakap, kemudian saya akan tunjukkanlah solat tu macam mana, insya-Allah. Okey. Jadi mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pergi kepada bahagian praktikal pula, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sengajalah saya letakkan rostrum ni dekat depan. Boleh nampak ke? Okey, rostrum ni letakkan dekat depan bagi yang kata tadi saya kena tengok Quran ustaz, saya tak hafal surah-surah tu. Jadi bolehlah letakkan tempat letak Al-Quran, mushaf yang besar kan. Kemudian kita letakkan di hadapan kita, dan pastikan terus siap-siap page mana yang kita nak baca. Kan? Jadi bila kita dirikan solat di sini, jadi kita sekurang-kurangnya bolehlah nampak, ya, Al-Quran di hadapan kita, ya. Ini hanya bagi orang yang tak boleh nak membaca Al-Quran. Kata saya tak hafal apa-apa ustaz, yang saya tahu suratul Fatihah saja, contoh, ya. Manakala yang boleh baca surah Al-Kafirun, sila baca. Dan sekiranya pula ada orang dia kata ustaz saya nak baca
surah yang panjang-panjang. Saya nak baca tapi saya tak hafal. Saya memang hafal surah-surah lazim daripada Ad-Duha sampai An-Nas, semua saya hafal. Tapi saya nak baca surah yang panjang-panjang, ayat yang panjang-panjang, pun boleh juga letakkan mushaf di hadapan dan baca sambil melihat kepada mushaf. Ya, baik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuma yang saya cadangkan, ya, apabila nak baca pada rakaat pertama, biarlah pada page yang sebelah kanan. Kemudian pada rakaat yang kedua, bacalah page yang sebelah kiri. Bukanlah bila mana kita dah baca, kita nak selak pula, kita sambil solat kita bergerak pula. Tak, ya. Maksudnya bagi yang nak mendirikan solat menggunakan mushaf itu, pastikanlah satu rakaat sebelah kanan, satu rakaat sebelah kiri, ataupun satu rakaat separuh atas, rakaat yang kedua separuh bawah. Macam itulah supaya tidaklah berlaku berjalan pergerakan ketika mana nak menukar muka surat daripada mushaf. Baik. Jadi ini adalah bagi orang yang memerlukan saja, ya. Bukan semua orang kena ada ni. Ini adalah contoh saja bagi orang yang memerlukan. Baik. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya ceritakan sekiranya imam bersama dengan seorang makmum. Jadi makmum ini akan berdiri bersebelahan dengan imam, sebelah kanan, ya. Makmum lelaki akan berdiri di sebelah kanan imam, di belakang sedikit. Okey. Ini bagi yang makmum lelaki seorang. Sekiranya makmum lelaki itu berdua, jadi kita ubahkan kedudukan dia begini. Okay. Jadi makmum bukan berdiri di sebelah kanan imam berdua, seorang sini, tak. Tetapi dua orang ataupun tiga orang akan sembahyang di belakang imam. Manakala wanita, standardlah tempat mereka itu di barisan paling belakang, iaitu di belakang imam, ya, di belakang makmum lelaki. Cuma sekiranya pasangan suami isteri berdua saja, maka mereka akan solat begini. Ini yang warna merah adalah sejadah untuk wanita lah. Jadi dia akan sembahyang di belakang imam. Okey. Harapnya jelaslah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang saya nak kongsikan adalah step by step. Dan tentulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan mulakan dengan azan isyak, ya. Salah seorang lah, mungkin jemaah yang menjadi Bilal, dia akan azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Kemudian bila dah selesai azan, boleh didirikan solat sunat qabliyah isyak. Okey, Allahu Akbar. Solat sunat qabliyah isyak dulu. Kemudian barulah kita dirikan solat fardu isyak. Sebelum didirikan solat fardu isyak, iqamah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamah dulu. Barulah didirikan solat fardu isyak. Selepas selesai solat fardu isyak, kita akan, bila dah selesai lah, ya, dah selesai solat fardu isyak, kita dah tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan beristighfar, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita mulakan solat sunat tarawih, kita akan bangun untuk solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Kemudian kita akan, bila dah selesai, kita dah selesai solat sunat ba'diyah isyak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Kemudian apabila nak mulakan, kita boleh katakan tadi, As-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan athabakumullah. Kenapa saya bagi tahu? Supaya jangan pula, ya, makmum, kita nak solat sunat tarawih ni di iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, kita akan sebut As-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan athabakumullah, ataupun yang ringkas, Salatul qiyami athabakumullah. Okey. Jadi kita pun mulakan solat sunat tarawih. Jadi solat sunat tarawih, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam biasalah, saya sentuh sedikitlah beberapa perkara sunat. Bila mana kita takbir
kita dah niatkan saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat imam sebagai imam kerana Allah Ta'ala, kalau makmum sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okay? Kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian disunatkan kepada kita untuk baca doa iftitah terlebih dahulu. Kemudian a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kita akan baca secara jahar, ya. Al-Fatihah dan surah dibaca secara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bacaan yang kuat, bacaan yang sederhana, tidak terlampau laju, tidak terlampau perlahan, baca dengan tenang, baca secara bertajwid. Baik. Bila dah selesai baca suratul Fatihah, diikuti dengan surah. Ini contoh yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Okey, baca secara bertajwid, baca secara tenang, tidak tergopoh-gapah, kan? Bila dah selesai, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Sekali lagi lah. Jadi kalau ikutkan pada buku tadi, dicadangkan pada rakaat yang kedua boleh baca surah Al-Ikhlas. Jadi kita buat contohlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi begitulah seterusnya sampailah kita tahiyat akhir. Bila kita dah selesai, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi boleh kita berdoa pada Allah ataupun kita teruskan pada solat yang berikutnya. Kemudian kalau dah pada rakaat yang keempat, dah selesai 4 rakaat, maka kita akan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Maka begitulah seterusnya 2 rakaat hinggalah 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Setiap 4 rakaat diselangi dengan bacaan doa. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dah selesai 8 rakaat dan berdoa, kita akan bangun lagi untuk teruskan solat sunat witir, ya. Solat sunat witir sebanyak 3 rakaat. Ada 2 pilihan, sama ada dengan 2 salam ataupun dengan 1 salam, ya. Jadi kalau kita baca, kalau kita dirikan seperti yang ramai, yang majoriti lakukan adalah 3 rakaat dengan 2 salam. Jadi kita kena ingat, selepas kita dah niat sajaku solat sunat witir, ya, 2 rakaat sebagai makmum ataupun sebagai imam kerana Allah Ta'ala, kita dah angkat takbir, kita baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca suratul Fatihah. Pada rakaat yang pertama, lepas baca suratul Fatihah, kita akan baca Sabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la. Jadi kalau tak hafal, boleh buka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh berlatih. Baca dengan tenang, baca dengan bertajwid, tidak terlampau laju. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, biasakanlah perkara tersebut dalam keluarga kita, insya-Allah. Jadi sebagai makluman tambahan, pada rakaat yang kedua akan dibaca suratul Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian kita akan duduk tahiyat dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bangkit sekali lagi untuk solat sunat witir 1 rakaat. 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita akan baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Dan apabila telah masuk malam yang ke-16, ya, saya buat contohlah, ini untuk solat sunat witir 1 rakaat untuk malam yang ke-16, ya. Ya. Allahu Akbar. Bacaan doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله لمن حمده. Bagi malam yang pertama hingga malam yang ke-15 terus sujud Allahu Akbar, kan. Tapi untuk malam yang ke-16 hinggalah malam yang ke-30, lepas kita bangkit daripada rukuk, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita akan baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bacaan doa kunut dalam solat sunat witir ini sama saja dengan bacaan doa kunut dalam solat fardu subuh. Kemudian kita pun sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu rakaat saja kan? Kemudian kita pun baca tahiyat sampailah habis. Kita mau bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dah selesai, disunatkan kepada kita untuk membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kudus yang terakhir tu dipanjangkan sedikit sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, dan boleh ditambah dengan Rabbil Malaikati Warruh. Maksudnya kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Kemudian bolehlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa doa, macam-macam doa, dan boleh juga kita baca dengan doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah alhamdulillah qiyam kita pada malam itu, iaitu solat sunat tarawih dan solat sunat witir sebagaimana yang dicadangkan. Adapun yang lebih lanjut, yang lebih lengkap, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak baca apa lagi? Nak baca apa lagi? Maka bolehlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah rujuk dalam buku yang insya-Allah akan dibagi linknya insya-Allah. Sebenarnya mudah untuk dapatkan di Google, panduan solat sunat tarawih dan solat sunat witir daripada JAKIM. Boleh buat turun di situ, boleh dapatkannya dan boleh sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat manfaat juga insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian saya. Ya, ada soalan? Rumah yang tak ada lelaki. Kalau rumah yang tidak ada lelaki, bolehlah berjemaah sesama wanita. Boleh berjemaah sesama wanita juga, dan tata caranya pun sama sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Cuma untuk wanita adalah cara-cara wanita sebagaimana yang boleh rujuk kepada buku-buku panduan solat wanita dan berjemaah sesama wanita insya-Allah. Baik, rasanya setakat itu saja. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Boleh tegur saya, boleh betulkan saya, boleh letak catatan, ustaz sepatutnya begini. Mungkin ada kesilapan. Kalau ada kesilapan, ada kesalahan, tolong tegur saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Saya memohon keampunan daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dapat hidupkan Ramadan ini insya-Allah dengan solat sunat tarawih, dengan solat sunat witir, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita beroleh rahmat daripada Allah, beroleh redha daripada Allah, beroleh keampunan daripada Allah, dan beroleh pembebasan daripada api neraka insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.